Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syafaati li ahli al-kabair min ummati man kadzdzaba biha lam yanal." Syafaatku untuk orang-orang yang berdosa besar daripada umat, siapa yang mendustakannya tidak akan dapat mencapai. Jabir berkata, orang yang tidak berdosa besar tidak memerlukan syafaat, sebagaimana ayat ketiga di atas. Yang saya dah terangkan. Muhammad bin Al-Munkadir dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami. Jadi satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar kepada ataupun berjumpa dengan para sahabat dan bersabda, malaikat Jibril tadi datang kepadaku dan berkata. Jadi Nabi kata malaikat Jibril mari, dan malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, demi Allah yang mengutusmu sebagai Nabi yang besar, sesungguhnya ada satu orang hamba Allah yang beribadat selama 500 tahun di atas sebuah bukit yang besar. Ibadat dia 500 tahun, dan dia pula duduk beribadat itu di atas sebuah bukit yang besar. Panjangnya 30 hasta kali 30 hasta punya luasan bukit itu, dan dikelilingi oleh laut seluas 4.000 farsakh dari tiap penjuru. Di situ Allah mengeluarkan sumber air yang segar selebar 1 jari daripada bawah bukit. Tempat dia beribadat itu tengah-tengah lautan yang luas. Bukit itu pula lebih kurang 30 hasta. 30 hasta kepala 50 kaki. Lebar dia di kanan. Dan di bukit itu ada satu sumber air, mata air yang keluar. Dan setiap hari pohon delima akan berbuah. Maka bila petang hari, turunlah orang itu untuk berwudu dan memetik delima. Jadi Jibril kata, petang hari saja dia kata, lelaki yang beribadat 500 tahun di atas bukit itu dia akan turun setiap petang. Dia akan turun dan dia akan ambil wudu, dan dia akan ambil petik buah delima untuk dimakannya. Jadi peliknya dia kata, pohon delima ini diberi keistimewaan oleh Allah Ta'ala, dia berbuah kejahatan. Baik. Kemudian berdiri sembahyang, dan ia minta kepada Tuhan supaya dimatikan dalam sujud. Dan dia sembahyang tiap hari, dan diminta mati dalam keadaan sujud. Dan supaya badannya tidak disentuh oleh bumi atau lainnya, sehingga bangkit di hari kiamat sambil sujud. Jadi dia mintanya apa dia? Mati dalam keadaan sujud. Lepas tu badannya tidak disentuh oleh bumi, dan dia bangkit di hari kiamat besok dalam keadaan sujud. Maka Allah Ta'ala telah menerima permintaannya. Kerana itu setiap kami itu siapa? Jibril, naik turun dari langit, selalu melaluinya ia dalam keadaan sujud. Jadi Jibril dia malaikat. Para malaikat itu sendiri, dia ada tugas dia turun naik. Kadang-kadang dia punya shift dia, macam hari Senin, dia ada pertukaran shift. Senin, Khamis. Sebab tu Nabi kata, aku suka masa hari Senin dan Khamis itu masa malaikat tengah buat shift pertukaran itu. Aku suka bila dia naik langit tu, dia tengok aku ataupun umat aku ini sedang berpuasa. Sebab di Senin Khamis itu sedang berpuasa. Baik. Jadi bila turun naik itu, kerana pertukaran pergiliran tugas, memang Jibril kata, aku tengok dia sedang sujud. Sentiasa sedang sujud. Jibril berkata, kami dapat dalam ilmu. Ini ilham.
yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Jibril. Jadi Jibril kata dalam ilmu kami bahawa ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dan dihadapkan kepada Allah, lalu Allah menyuruh di hari kiamat besok dia akan dibangkitkan oleh Allah dan dihadapkan kepada Allah. Allah Ta'ala suruh. Apa yang Allah Ta'ala suruh? Masukkanlah hamba itu ke dalam surga dengan rahmat. Allah Ta'ala kata masukkan hamba ini dalam surga dengan rahmat, dengan kasih belasan. Maka berkata orang itu, dengan amalku. Orang itu kata tak nak masuk dengan amal, bukannya dengan rahmatmu. Maka Allah Ta'ala kata pada tak apa. Lalu Allah Ta'ala suruh malaikat supaya menghitung semua amalnya ini. Hitung 500 tahun. Kira. Lepas tu Allah Ta'ala juga suruh nikmat mata dikira juga dan ditimbang. Tiba-tiba nikmat penglihatan itu telah mengelilingi ibadatnya selama 500 tahun. Sedang nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang lain belum dikira. Jadi Allah Ta'ala hanya minta satu nikmat saja, iaitu nikmat penglihatan. Dalam satu riwayat lain menyatakan nikmat penglihatan itu yang ada 2 biji mata, Allah Ta'ala kata kira 1 biji. Jadi bila diambil 1 biji mata itu, dikira, ditimbang nikmat Allah Ta'ala itu, tiba-tiba nikmat sebiji mata itu lebih besar, mengelilingi ibadat dia selama 500 tahun. Baik. Maka Allah Ta'ala berfirman, masukkanlah ia ke dalam neraka, dan ketika ditarik menuju ke neraka, ia berkata, masukkanlah aku ke dalam surga-Mu dengan rahmat. Jadi Allah Ta'ala bila dah tengok macam tu, dan dia sendiri tengok, lelaki tadi tengok, ibadat dia tu yang 500 tahun tak boleh nak challenge, tak boleh nak lawan dengan nikmat penglihatan. Maka Allah Ta'ala dah beri tahu dia, dah perlihatkan kepada dia keadaannya. Maka Allah Ta'ala kata campakkan dia ke dalam neraka. Dan dia tu pula bila dah Allah Ta'ala kata campakkan dalam neraka, maka dia pun kata, Tuhan, masukkanlah aku dalam surga-Mu dengan rahmat. Baik. Kalau kita tengok kepada cerita ini, dia nombor satu pengajaran yang kita boleh ambil. Kawan ini yang mati dalam keadaan sujud, dia mati dalam keadaan sujud sesuai dengan permintaan dia. Diminta kepada Allah mati dalam keadaan sujud. Dia minta mati dalam keadaan sujud, dan dia dapat mati dalam keadaan sujud. Sebab apa dia? Sebab dia banyak melakukan amalan sujud. Yang ini yang kita nak ambil pelajaran. Maknanya tuan-tuan, kalau kita minta, kita selalu dengar imam baca dan kita sendiri pun, ya tak? Bila berdoa saja minta dipanggil surah apa ni? Surah Fatimah, mati buruk, husnul Fatimah. Kita minta kita dimati dalam keadaan baik. Itu permintaan kita. Jadi kalau itu permintaan kita, maknanya kalau nak ambil ruh daripada cerita ni, dia minta mati dalam keadaan sujud dan dia banyak sujud. Dia ambil sembahyang apa tu, dia ibadat, maka dapat. Maka tuan-tuan, kalau kita minta kepada Allah supaya mati dalam keadaan baik, namanya husnul Fatimah, maka kita pun sepanjang masa kalau boleh dia dalam keadaan buat baik. Sepanjang masa ada ruang buat baik, buat baik. Jangan ada dalam agenda hidup kita seharian itu. Ada ketikanya kita banyak. Pun kalau ada sekalipun terbuat benda yang tak elok atas nama kita manusia, cepat-cepat kita cancel balik dengan istighfar dan penyesalan. Itu cara yang diajar oleh agama. Tak apa terbuat itu biasa. Lebih-lebih lagi dalam bentuk kita buat benda yang tak baik itu, kadang-kadang kita lupa, kita gagal mengawal nafsu kita, sama ada terima rasuah atau tak kira lah, kita gagal, tak ingat masa nak buat, tak teringat kepada Allah. Maka pada masa itu kita terbuat benda yang elok, tapi lepas terbuat rasa menyesal pun tak apa. Jangan rasa bila buat rasa sesuatu. Tak
tak ada penyesalan dan tidak istighfar. Baik. Jadi bila itu keadaan hidup kita, maka mudah-mudahan pada masa itu kita akan mati dalam keadaan baik. Baik. Jadi kalau kita contoh lagi, kita minta mati baik, kita jadikan amalan bagi sebuah masjid satu amalan. Maghrib Isya ada kuliah hidup. Bila kata Maghrib Isya, ambilnya pukul katakan 7 subuh. Orang yang nak kepada mati baik dan dia harapkan pukul lah, mudah-mudahan aku dapat mati di masjid. Sebab ramai juga yang mati dalam tanda macam yang saya cerita. Kerana dia lemah jantung ke, ada kencing manis ke, darah tinggi, tiba-tiba terpeleot dalam tandas. Baik. Mungkin dengan sebab dia minta husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Dan dia pula bila mari maghrib ke Isya, dia bukan mari 7 subuh. Dia mari sekitar 6 pagi. Baca Quran, berzikir, setengah jam dia duduk di masjid, azan. Lepas sembahyang maghrib pula ada kuliah. Dah duduk dalam masjid, duduk dalam majlis ilmu pula. Dua tempat baik, dua situasi baik. Duduk dalam masjid tempat baik, situasi keadaan untuk ilmu itu baik. Memang Allah Ta'ala, Nabi pun kata, aku suka. Allah Ta'ala pun suka mengalahkan orang yang sembahyang sunat. Sampai mereka lawan sembahyang sunat, lawan dengan menuntut ilmu dalam masjid, menang menuntut ilmu lagi. Bahkan kalau malu-malu masuk masjid, dari sudut Nabi aja, kalau tengok ada orang aja, jangan sembahyang. Kalau nak sembahyang pun sunat ayat ke masjid, lepas stop. Jangan sembahyang sunat tu, sembahyang sunat ini pun ada. Duduk dalam majlis itu. Baik. Jadi lepas sembahyang Isya, kita ambil sedikit masa sembahyang sunat witir yang kita buat sepanjang Ramadan. Sebulan itu ada witir. Takkan kita nak stop bila habis Ramadan. Buat. Allah Ta'ala suka. Sebab witir Allah Ta'ala suka. Baik. Lepas tu dia balik. Balik di rumah tu dia nak tengok TV, nak relax apa benda tak. Sebelum tidur sembahyang sudah taubat. Jadi kalau itu agenda kita, nampak macam tu. Lepas tu lah bangun subuh. Subuh masuk pukul 6.50 katakan. Kita bukan bagi 6.50. Paling tidak kita dah sedar daripada tidur pukul 5. Pukul 5 tu kita sembahyang sudah tahajud ke apa benda. Lepas tu mari. Sampai di sini katalah menganggap 6.50. Kita sembahyang sudah. Lepas tu kita ada pula, lepas subuh kita ada majlis ilmu. Lepas ada majlis ilmu, rasa-rasa kalau aku balik ni, grand dia kita baca Quran, baca dengan Pak Imam. Jadi kalau itu keadaan dia yang kita lakukan, jadi nampak bersungguh kita ni nak kepada husnul khatimah. Tapi kalau lah kita tak buat macam aturan tadi, kita ni ada nipu sikit, minta husnul khatimah, tapi gaya hidup kita su'ul khatimah. Banyak duduk kedai kopi, borak. Jumpa kawan-kawan, kita nak sana, mubah sana, mubah sana. Jadi agenda kita seharian ialah su'ul khatimah. Mintanya pada husnul khatimah. Tak kena. Tak kaji. Baik. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, kembalikanlah ia. Lalu ditanya oleh Tuhan. Jadi Allah Ta'ala kata, malaikat apalah masuk dalam syurga. Lepas tu dah masuk dalam syurga, Allah Ta'ala tanya kawan, wahai hambaku, siapa yang menjadikan engkau daripada kami? Orang-orang panggil apa dia? Dia nak mati awal. Nak suruh dia buat hati lagi. Tadi dah tunjuk dah, sekarang engkau dah tengok tadi. Aku tunjuk nikmat mata, lawan dengan ibadat kau 500 tahun, tu tak boleh nak tahu. Tak boleh nak tahu. Menang nikmat mata lagi, tak timbang lagi hak telinga. Otak, kepala, kaki, tangan apa benda, tak timbang. Timbang bau mati. Bau kelihatan. Ya tak apa. Kau dah kata orang dah insaf, kau mengaku bahawa kau ni masuk syurga dengan rahmat. Baik. Sekarang aku nak tanya, siapa yang menjadikan kau yang kau tak ada? Jawabnya, kau, wahai Tuhan. Maksud Tuhan ni macam ni. Aku buat kau ni kerana kau beribadat aku ataupun kerana rahmat. Itu maksud dia. Yang dia tak clearkan di sini. Jadi Allah Ta'ala tanya,
daripada dulu tak ada kepada anda ni kerana ibadat kau aku buat kau ataupun kerana aku nak buat. Kalau kau kata aku buat kau ni kerana ibadat kau 500 tahun, kau tak ada lagi masa tu. Itu maksud dia. Kau tak ada lagi. Jadi aku buat kau ni kerana aku nak buat dan kerana rahmat aku. Bukan kerana kau beribadat sebab kau pun tak ada lagi. Baik, soalan kedua. Apakah kerana amalmu atau rahmatmu? Ada. Jawabnya dengan rahmatmu. Dengan rahmatmu. Lalu ditanya, siapakah yang memberi kekuatan kepadamu untuk beribadat 500 tahun? Sebelum kau ibadat 500 tahun, siapa yang beri kekuatan? Sebelum kau ibadat, aku bagi kekuatan kepada kau untuk beribadat 500 tahun itu. Apakah kerana kau beribadat 500 tahun? Macam mana apa ni kau nak kata kerana ibadat kau 500 tahun kau dapat 500 tahun atau 500 tahun kekuatan untuk beribadat, sedangkan sebelum tu kau tak ada lagi. Baik. Jawabnya engkau lah wahai Tuhan. Dan siapakah yang menempatkan engkau di atas bukit dan di tengah laut? Tengah laut ada bukit pulau. Siapa yang letakkan engkau dan keluarkan air segar, air tawar yang segar daripada tengah-tengah lautan yang masin? Laut masin, tapi aku bagi air tawar. Dan menumbuhkan buah delima tiap tahun. Padahal buah itu hanya berbuah setahun sekali. Normal setahun sekali, tapi aku bagi tiap tahun. Siapa yang bagi dia? Lalu engkau minta kepada aku untuk mati sujud. Siapakah yang membuat itu semua? Jawabnya, engkau wahai Tuhan, firman Allah, maka semua itu adalah kerana rahmat. Kasihlah kepada engkau, kepada hamba-hamba yang lain. Dan kini saya aku masukkan engkau ke dalam surga dengan rahmat. Malaikat Jibril berkata, segala sesuatu yang terjadi dengan rahmat Allah. Jadi saya sesekali dulu pada insyaAllah lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.